Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Rahman bin Muhammad Arifin. Nombor matrik saya 834454. Hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan individu di mana tajuk berkaitan kurikulum pendidikan bagaimanakah yang terbaik dalam era masa kini supaya negara mempunyai sistem pendidikan yang terbaik. Untuk pengenalan, saya di mana sebelum tanah Melayu mencapai kepada era kemerdekaan, sistem pendidikan ataupun sistem kurikulum yang diamalkan adalah berdasarkan kepada sistem pondok. Sistem pondok ni pendidikannya adalah berdasarkan kepada pengajian agama Islam semata-mata, di mana para pelajar hanya belajar berkaitan dengan Al-Quran, belajar tentang tajwid, belajar tentang tafsir Al-Quran, hadis, fiqh dan tauhid dan sebagainya. Dan tenaga pengajarnya adalah di kalangan imam-imam masjid, orang-orang agama dan sebagainya. Sistem pendidikan pondok ini boleh dikatakan sebagai sistem pendidikan yang tidak formal yang wujud pada abad ke-14. Seterusnya, apabila pihak British telah menjajah ke Tanah Melayu, ia telah memberi kesan kepada pelbagai aspek lah, dari sudut ekonominya, sosialnya dan juga politik, terutamanya dalam sistem pendidikan di Tanah Melayu, di mana pihak British telah memperkenalkan sistem pendidikan vernakular ataupun sekolah vernakular. Sekolah vernakular ni adalah terdiri daripada pelbagai jenis sekolah, iaitu seperti sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah Inggeris dan madrasah. Dan kesemua sistem pendidikan ini adalah berdasarkan kepada dasar pihak British. Bahasa pengantar yang digunakan dalam setiap sekolah ini adalah berdasarkan kepada bahasa ibunda masing-masing. Contohnya, kalau sekolah Cina, bahasa komunikasi yang digunakan di sekolah Cina tersebut adalah bahasa Cina. Sistem kurikulum ataupun sistem mata pelajaran yang diajar di setiap sekolah ini serta tenaga pengajar pihak British import daripada negara asal untuk mengajar dan menggunakan sistem kurikulum daripada negara asal. Kesan daripada sistem pendidikan vernakular pihak British ni memang sememangnya telah mewujudkan satu ketidakseragaman lah dalam sistem pendidikan di Tanah Melayu ketika itu. Dalam proses nak menuju ke arah kemerdekaan, sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh pihak British iaitu sistem vernacular itu dilihat sebagai tiada unsur-unsur untuk menyemai semangat kebangsaan ataupun semangat patriotisme, dan tidak ada unsur-unsur untuk mewujudkan satu perpaduan antara kaum. Daripada situlah satu dasar pendidikan telah diperkenalkan, iaitu berasaskan kepada laporan Razak 1956, di mana dasar dalam laporan Razak 1956 ini dijukan secara amnya adalah untuk mewujudkan satu sistem pembelajaran yang sama bagi semua kaum, dan dia adalah menjadi satu asas kepada perkembangan sistem pendidikan kebangsaan. Salah satu inti dalam dasar laporan Razak ini adalah untuk membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan. Kita nak menjadikan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam di Malaysia, dan juga mewujudkan satu sistem kurikulum yang berorientasikan alam sekeliling Malaysia, iaitu berdasarkan kepada budaya Malaysia. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan kurikulum? Baik, secara amnya kurikulum difahami sebagai satu mata pelajaran semata-mata, ataupun dan juga bahan yang akan diajar oleh institusi ataupun dalam institusi pendidikan. Namun kurikulum adalah satu aspek yang meluas, di mana ia merangkumi dalam pelbagai aspek yang agak luas. Menurut Olivia, pada tahun 1992, beliau telah menaksir kurikulum sebagai terdiri daripada pelbagai aspek lah.
Ini termasuklah kurikulum ini merangkumi tentang apa yang diajar di sekolah. Mata pelajaran apa yang diajar, contohnya sains, matematik, sejarah, isi pelajaran, contohnya dalam matematik belajar tentang apa, algebra, pecahan dan sebagainya. Dan kurikulum juga terdiri daripada rancangan pengajian, iaitu dikenali sebagai RPH, rancangan pengajian harian. Kurikulum juga boleh terdiri daripada susunan khusus, apa yang diajar di dalam ataupun apa yang juga di luar bilik darjah juga dikira sebagai kurikulum selagi ianya di bawah penyeliaan sekolah. Apa yang pelajar lalui di sekolah, pengalaman pelajar di sekolah dan pengalaman individu ataupun pelajar itu, apa kesan dia telah menghadiri di sekolah. Itu yang dimaksudkan dengan kurikulum lah. Kurikulum ni satu makna yang agak luas, bukan semata-mata dianggap sebagai mata pelajaran atau bahan yang diajar di bahan yang diajar dalam institusi pendidikan. Baik, kurikulum dan kemenjadian murid. Apa yang dimaksudkan dengan kemenjadian murid? Kemenjadian murid merujuk kepada satu proses perkembangan ataupun pembentukan murid secara holistik. Maksudnya kita nak membentuk ataupun menghasilkan murid yang bukan sahaja mereka ni cemerlang dalam bidang akademik, malah mereka berkembang dan cemerlang juga ataupun seimbang dengan aspek-aspek lain, iaitu dari segi jasmani, dari segi emosi, rohani dan intelek. Seperti apa yang diinginkan ataupun yang termaktub dalam FPK Malaysia, iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Oleh sebab itulah sistem kurikulum yang dihasilkan ataupun dibentuk, mestilah sistem kurikulum itu bukan sekadar untuk berfokuskan bagi menghasilkan murid yang ada pencapaian akademik semata-mata. Mestilah dia ada mempunyai kurikulum itu, mestilah ada elemen-elemen yang dapat membantu untuk membentuk karakter, kepribadian dan kesediaan murid bagi terlibat dalam masyarakat dan juga mengharungi dalam segala cabaran. Ini termasuk dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu dari tahun 2013 hingga tahun 2025, di mana dalam pelan ini telah menggariskan 6 ciri murid yang perlu dihasilkan atau dibentuk oleh semua institusi-institusi pendidikan, di mana 6 ciri murid ini akan menjadi aspirasi negara Malaysia. Antara ciri utama yang telah digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga tahun 2025 adalah untuk melahirkan murid yang berpengetahuan. Maksudnya dari segi berkaitan dengan sistem kurikulum ataupun ilmu-ilmu yang akan diajarlah oleh tenaga mengajar kepada murid. Ini termasuklah ilmu-ilmu berkaitan dengan sains, bahasa Melayu, ilmu berkaitan dengan sejarah, matematik dan sebagainya. Ilmu-ilmu ini mestilah sentiasa dikemaskini supaya ilmu sistem kurikulum atau mata pelajaran ini masih relevan dan terkini, dan ilmu-ilmu itu bolehlah digunakan oleh pelajar untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka. Ciri seterusnya adalah kita nak melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri berkemahiran berfikir. Maksudnya kita nak lahirkan ada murid tu boleh berfikir secara kritis, boleh berfikir di luar kotak, boleh berfikir secara kreatif dan sebagainya. Kemahiran berfikir sangat pentinglah dalam kehidupan sebagai seorang pelajar, kerana mereka perlu untuk membuat keputusan dalam kehidupan seharian mereka. Mereka boleh menyelesaikan masalah-masalah yang terutamanya masalah yang
agak kompleks. Jadi kemahiran berfikir ni sangat penting kepada pelajar untuk mengharungi segala cabaran yang mereka akan datang. Seterusnya, ciri yang ketiga adalah murid yang mempunyai berkemahiran memimpin. Dalam sistem kurikulum kita ni, kurikulum mestilah ada elemen-elemen yang dapat membentuk ataupun melahirkan murid yang mempunyai kebolehan untuk memimpin. Ini penting elemen penting dalam diri mereka kerana pelajar ini merupakan golongan remaja yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa akan datang. Okey, gaya kepimpinan ini boleh dibentuk melalui penyertaan murid dalam aktiviti-aktiviti sekolah seperti aktiviti perkhemahan, kelab dan persatuan ataupun sukan dan sebagainya. Ciri yang keempat adalah murid yang ada berkemahiran dewi bahasa, iaitu seseorang murid itu mestilah ada kemahiran bukan sahaja boleh bercakap bahasa ibunda mereka iaitu bahasa Melayu, malah boleh bercakap dengan bahasa-bahasa lain. Terutamanya adalah bahasa Inggeris, iaitu murid itu mestilah ada kemahiran bukan sahaja bercakap bahasa Inggeris, boleh menulis dan sebagainya lah. Kemahiran dewi bahasa atau penguasaan bahasa-bahasa lain ini sangat penting, terutamanya bahasa Inggeris sebagai persediaan murid untuk memasuki ke alam pengajian tinggi yang sememangnya memerlukan komunikasi dalam bahasa Inggeris mahupun masuk ke dalam alam pekerjaan. Ciri kelima dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia adalah untuk melahirkan murid yang beretika dan berkerohanian, iaitu kita nak melahirkan murid yang mempunyai sifat-sifat terpuji dan berakhlak mulia. Kita tak nak melahirkan murid yang bukan sahaja mereka cemerlang dalam akademik tetapi tiada adab ataupun tiada sikap terpuji dalam diri mereka. Mestilah seimbang, iaitu murid yang berpengetahuan, murid yang mempunyai akhlak yang mulia dan terpuji. Sifat-sifat ini boleh dipupuk melalui subjek-subjek seperti dalam pendidikan Islam ataupun pendidikan moral. Ciri yang terakhir ialah identiti sosial, iaitu murid yang tahu ataupun sedar tentang budaya, sejarah dan nilai masyarakat di Malaysia. Jadi murid itu akan lebih menghargai kepelbagaian, mengukuhkan rasa kebersamaan dengan mempelajari budaya mereka sendiri. Ini bolehlah dipelajari dalam subjek-subjek seperti sejarah supaya murid lebih mengenali identiti mereka sendiri. Baik, cadangan kurikulum kebangsaan. Kurikulum pendidikan bagaimanakah yang terbaik dalam era masa kini supaya negara mempunyai sistem pendidikan yang terbaik, iaitu sistem pembelajaran yang berasaskan murid, iaitu di mana pelajar akan melibatkan diri dalam pembelajaran secara aktif melalui aktiviti yang lebih kolaboratif dan interaktif. Maksudnya murid akan menjadi lebih aktif daripada guru, di mana guru hanya bertindak sebagai pembimbing ataupun pemudah cara, di mana guru akan mengawal keadaan kelas, memberitahu bagaimana tugasan ini dilaksanakan dan memastikan segala pembelajaran dan pengajaran ketika itu objektifnya dapat dicapai. Jadi pembelajaran yang berasaskan murid ini akan menggalakkan pelajar akan lebih berfikir kritis, mencari penyelesaian masalah sendiri dan menimbulkan kemahiran analisis bagi masalah-masalah yang melibatkan kompleks. Jadi berbeza dengan sistem pembelajaran yang berasaskan guru, di mana murid hanya duduk dan mendengar. Ini akan menyebabkan murid menjadi pasif, tidak bermotivasi untuk belajar dan tidak bersemangat untuk belajar. Yang kedua adalah sistem kurikulum yang menekankan pembelajaran berasaskan projek sebenar, iaitu pelajar belajar teori, bukan belajar teori semata-mata, malah teori yang mereka pelajari itu diaplikasikan dalam dunia sebenar. Contohnya subjek keusahawanan. Guru bolehlah memberi tugasan kepada murid untuk berniaga keadaan yang sebenar. Contohnya dapatkan modal, dapatkan produk
dan pastikan produk yang mereka dapat tu dapat dijual dengan baik. Jadi ini akan menggalakkan pengurusan keuangan yang baik, pengurusan organisasi yang baik, menggalakkan pemikiran kritis di luar kotak dan sebagainya. Yang ketiga ialah sistem kurikulum yang menekankan aspek kemahiran berfikiran kritis, di mana pelajar menggalakkan pelajar untuk menganalisis sesuatu maklumat secara mendalam, menggunakan daya fikir yang logik serta kreatif untuk mencari penyelesaian yang lebih berkesan. Contohnya guru memberi tugasan berkaitan dengan kajian kes, di mana pelajar berdasarkan kajian kes tu pelajar akanlah menganalisis, mereka akan berfikir di luar kotak, berfikir secara kritis untuk mencari penyelesaian kepada kajian tersebut. Yang keempat ialah aspek pengukuhan nilai dan karakter. Di mana dalam sistem kurikulum bolehlah diselitkan dengan unsur-unsur yang dapat menyemai nilai-nilai positif dalam diri pelajar seperti sifat integriti, empati, hormat dan bertanggungjawab. Apabila pelajar mempunyai nilai dan karakter yang baik dalam diri mereka, secara langsung ia akan mewujudkan satu suasana sekolah yang harmoni, yang sihat, yang bebas, yang selamat dan selesa untuk suasana pembelajaran dan pengajaran, di mana ia dapat mengurangkan masalah sosial yang berlaku di sekolah. Contohnya aktiviti khidmat masyarakat boleh dijadikan aspek dalam kurikulum di sekolah. Yang terakhir sekali ialah penerapan pendidikan digital dalam sistem kurikulum. Teknologi yang semakin berkembang maju ala baiknya diterapkan dalam sistem kurikulum kerana ianya dapat menjadikan proses pembelajaran dan pengajaran yang lebih interaktif dan paling penting sekali dapat berkesan untuk pemahaman pelajar. Penggunaan teknologi digital seperti komputer, peranti mudah alih dan aplikasi dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Contohnya menggunakan AR atau AR, augmented reality ataupun virtual reality dalam subjek sejarah. Jadi dalam virtual reality ni pelajar bolehlah menggunakan teknologi ini untuk meneroka ke zaman-zaman dahulu seperti zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dapat melihat budaya, sistem pemerintahannya, dapat melihat monumen-monumen dan bangunan-bangunan bersejarah menggunakan virtual reality. Jadi ini akan menjadikan pembelajaran yang lebih-lebih interaktif kerana dapat dilihat secara visual in a real life dengan bantuan menggunakan teknologi. Jadi secara kesimpulannya, kurikulum yang menekankan pembangunan kebolehan abad ke-21 adalah terbaik diterapkan dalam sistem kurikulum pada zaman sekarang. Sistem pendidikan yang terhasil daripada penyempaduan semua komponen ini akan menjadi lebih inklusif, berdaya saing dan lengkap, menyediakan asas yang kukuh untuk melahirkan generasi yang akan datang yang boleh menghadapi masalah global dan memberi sumbangan yang membina kepada kemajuan negara mereka. Sekian, terima kasih.